amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Al-Qalam ni surah Mekah, mengandungi 52 ayat. Berkenaan dengan sejarah ayat-ayat yang terdapat dalam surah ni, untuk kita katakan surah ni awal diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal timur wahyu, ataupun di peringkat awal berdakwah tu agak sebagai seorang yang tidak siumat macam-macam tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi, dan tuduhan-tuduhan ni. Dan bila kita tengok dalam surah Al-Mulk baru ni, itu Allah SWT menggambarkan kerajaan dia, pentadbiran dia, dengan segala keberkatan, dengan segala rahmat yang dia berikan kepada manusia, menggambarkan satu pemerintahan yang sempurna, kerajaan yang sempurna, yang memberi kebaikan, keberkatan kepada makhluk dia. Manakala surah Nun ini atau surah Qalam ini, Allah SWT cerita kepada kita tentang akhlak Nabi SAW, orang suruhan Allah, pesuruh Allah. Maknanya cerita dalam surah Qalam ini tentang akhlak Nabi SAW, yang mana Nabi adalah utusan Allah, mana wakil Allah Ta'ala untuk manusia ni, untuk mengajak manusia kepada Allah SWT. Maka Allah SWT melantik seorang Nabi, maknanya wakil kerajaan Allah, untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kerajaan Allah SWT itu kerajaan yang memberi keberkatan, rahmat pada kerajaan dunia dan akhirat. Jadi untuk manusia mendapat rahmat, keberkatan dunia dan akhirat, maka dia kena ikut Nabi SAW, yang mana Nabi itu adalah wakil daripada Allah SWT untuk membimbing manusia menuju kepada Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-Mulk ini, pada ayat 29, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, pasti kamu akan ketahui siapakah yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maknanya ini sebagai berada di atas hidayah. Begitu juga dalam ayat yang kita baca sebelum pada ni, ayat 22, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini sebuah persoalan tentang hidayah, tentang hidayah dan juga tentang akhlak. Dan pada ayat yang keempat surah Al-Qalam ni, Allah SWT cerita Nabi itu adalah berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang hebat. Jadi dalam surah Al-Mulk, Allah SWT menyebut ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang sebaik-baik amalnya. Jadi seolah-olah Allah SWT nak beritahu kepada kita dalam surah Qalam ni, yang dikatakan sebaik-baik amal itu padanya orang yang berada di atas akhlak yang agung. Sebab semangat setara mana pun, ilmu banyak setara mana pun, tetapi kalau tidak berpaksi kepada akhlak yang agung, akhlak yang mulia, maka tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Jadi ayyukum, siapakah di antara kamu yang paling elok amalnya, itu Nabi. Bila Nabi itu yang paling elok amal, paling sempurna akhlak, maka pesanan kepada manusia bahawa kena ikut Nabi SAW ini yang memiliki akhlak yang sempurna. Maka sebab itulah surah Al-Qalam ni cerita tentang akhlak Nabi, dan Nabi ditegah oleh Allah SWT daripada mengikuti perangai golongan yang menentang Nabi. Ia memberi tekanan kepada Nabi, ia menuntut supaya Nabi SAW mengikut kemahuan mereka. Allah SWT larang. Jadi kita akan baca dalam muka surat pertama surah ni, orang-orang yang menentang Nabi itu, dia paksa Nabi supaya ikut mereka, nak ubah akhlak Nabi. Dan Nabi SAW sama sekali tidak akan turut. Sebab apa? Sebab akhlak-akhlak orang
yang menentang Allah SWT ni adalah akhlak yang tercela. Jadi dalam surah ni selain daripada sebut akhlak Nabi SAW, Nabi juga diarah supaya berakhlak. Di ujung surah ni Allah SWT cerita tentang akhlak sabar. Tentang akhlak sabar. Fasbir li hukmi rabbika. Hendaklah kamu bersabar menunggu ketentuan Tuhan kamu. Maknanya akhlak ni pergi bicara setara mana pun, dia kena letak pada sabar juga. Gapo-gapo sabar. Kemudian di samping arahan supaya berakhlak seperti mana akhlak Nabi SAW, ayat ini mencelalah sifat-sifat yang keji, iaitu sifat takabur, sombong, dan juga sifat bakhil, tidak ada rahmat, hati keras. Itu semua kita akan belajar daripada surah Al-Qalam ini. Jadi surah ni dinamakan surah Al-Qalam kerana pada ayatnya itu terdapat Al-Qalam. Imam Bukhari dia menamakan surah ni sebagai Nun wal Qalam. Iaitu Allah SWT menyebut terlebih dahulu huruf Nun itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun. Ini kalau kita kita belajar dalam surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-A'raf, ini dipanggil huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca satu persatu. Cuma di sini huruf ni sebutir Nun. Dia sama seperti surah Qaf, itulah Qaf. Surah Sad, kemudian ada dua huruf, Yasin, Taha. Ini semua adalah rahsia Allah SWT. Walaupun ada ahli tafsir cuba tafsir, tetapi semua tu panggil bersifat zanni, tidak ada hujah, hanya pendapat masing-masing, dan kita tidak terikat. Di sini surah Nun ni, Al-Nun di awal surah ni, Nun ni ada juga ulama yang mengatakan bahawa ini Nun ni mana ikan. Sebab di akhir surah ni Allah SWT cerita wala takun ka sahibil hut, jangan kamu jadi seperti orang yang berada dalam ikan. Maknanya kena sabar, jangan cepat bertindak tanpa arahan daripada Allah SWT ataupun arahan daripada orang yang lebih tinggi lagi. Jadi Nun itu dikatakan sebagai ikan. Ada juga pendapat. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Anbiya, pada ayat yang kita baca tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa dhannuni idh dhahaba mughadiba wa dhannun, dan dhannun Allah Ta'ala kata orang yang berada dalam Nun tu ikan lah. Itu pendapat, ada yang berpendapat lagu tu. Tapi dalam bab ni lebih cermat kita kata Allahu a'lam bi muradih, Allah SWT lebih mengetahui maksud dia. Dan kalau kita perhati juga surah ni dia banyak huruf Nun di ujung dia tu. Kemudian wal qalami wama yasturun, dan demi pena dan apa yang mereka tulis. Jadi Allah SWT bersumpah, ataupun Allah SWT mengangkat pen ni menjadi saksi. Begitu juga apa yang mereka tulis. Mana pen ni digunakan oleh orang-orang tertentu untuk menulis. Itu kalau kita terjemah secara harfiah lah, maknanya pen dan apa yang mereka itu tulis. Jadi mereka ni siapa? Boleh jadi mereka ni malaikat yang mencatat amal manusia,
Sebab dalam ayat sebelum pada ni, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih elok amal tu, maka amalan-amalan manusia ni akan dicatat. Kiraman katibin, ada malaikat yang mencatat dengan amanah. Boleh juga kita kata wal qalam ni pena yang mana juru tulis wahyu. Menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam sirah, Nabi SAW melantik beberapa orang sahabat dia jadi kerani dia, menjadi penulis wahyu. Antaranya Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, adik ipar Nabi. Jadi apa yang mereka pena dan apa yang mereka tulis, yakni wahyu. Maknanya Allah SWT jadikan pen itu sebagai alat untuk mencatat wahyu, dan wahyu inilah benda yang paling penting dalam hidup manusia, sebab wahyu itu mengandungi hidayah. Jadi Allah SWT bersumpah dengan pen orang yang mencatat dengan menggunakan pen dan apa yang dicatat. Jadi ada 3 perkara di sini. Kemuliaan pen itu sendiri, kemuliaan orang-orang yang menulis, dan kemuliaan apa yang ditulis. Maknanya malaikat yang ahlul ilmi, ahli ilmu ni dia menjaga, menulis wahyu Allah SWT. Begitu juga kalau kita kata qalam ni, demi qalam, mana qalam ni antara makhluk yang pertama Allah SWT cipta. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, awal-awal makhluk yang Allah SWT cipta adalah pena. Maka Allah SWT kata kepada qalam, uktub, madza aktub ya Rabb, aku nak tulis gapo wahai Allah. Allah Ta'ala lepas daripada dia cipta qalam, Allah SWT suruh qalam dia tulis. Lagu mana qalam Allah SWT tu kita tidak tahulah. Tapi kalau kita belajar bab akhirat, bab cerita tentang ghaib ni, ada hadis tentang pen sebagai alat Allah SWT cipta antara makhluk yang awal, setelah daripada aras. Itu pun ada ulama kata diciptakan qalam dahulu, diciptakan aras. Tapi ada juga yang kata cipta qalam dulu baru aras. Tapi hukum mana pun, qalam itu adalah satu makhluk Allah SWT yang mana diarah oleh Allah SWT untuk mencatat segala takdir, segala ketetapan. Kataballahu maqadira, Allah SWT mencatat takdir segala sesuatu ni sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum pada tu lagi. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Mana semua ni dicatat. Dalam surah Al-Qamar itu Allah Ta'ala kata, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, setiap yang besar, setiap yang kecil dicatat. Mana qalam ni merujuk kepada alat yang Allah SWT tulis tentang takdir manusia. Sebab bila kita belajar tentang takdir ni, dia bersabit dengan ilmu Allah SWT. Yang mana dia mengetahui apa yang akan terjadi nanti, dan benda yang terjadi itu dengan kehendak dia, sifat ilmu, sifat iradat, dan dia tulis. Dan bila sampai waktu dia benda tu akan terjadi, yakni dengan kudrat Allah SWT. Ada 4 peringkat dalam beriman dengan takdir. Jadi qalam di sini maknanya yang pertama, pena, mana malaikat Allah Ta'ala rakyat sekali, demi pena, qalam, dan demi yang menulis, mana malaikat yang menulis segala amal manusia. Satu lagi kita boleh kata qalam tu maknanya pena, pen dah, mana-mana pen. Dan ahli ilmu yang menggunakan pen untuk mencatat ilmu, mencatat wahyu. Ataupun boleh juga kita kata qalam ni maknanya alat, mana-mana pen lah, sebab Allah Ta'ala telah tetapkan dalam bab dia mengajarkan ilmu kepada manusia ni, dia mengajarkan dengan qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram
allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama suruh supaya baca, Iqra, dengan nama Allah Taala. Kemudian disebutkan allazi 'allama bil qalam. Setelah daripada Allah Taala cerita tentang kejadian manusia, Allah Taala tu masuk tentang bahawa dia mengajar manusia tu dengan pen. Mana kita belajar apa-apa ni dengan mencatat. Yang ni menjaga ilmu tu dengan mencatat. Sebab itulah Quran ni bila Allah Taala kata zalikal kitab, itulah kitab. Quran tu makna kitab, mesti ditulis. Itu cara Allah SWT telah tetapkan untuk Quran itu terpelihara. Jadi qalam sebagai alat wa ma yasturun, apa yang mereka tulis, yakni ilmu. Jadi apa yang mereka tulis tu maksud dia matlamat lah. Ilmu tu sebagai matlamat. Jadi ini sebuah qalam dengan ilmu tu, qalam sebagai alat. Wa ma yasturun, apa yang mereka tulis, yakni ilmu tu itu adalah matlamat. Tapi ilmu ni pun dia masih lagi alat ataupun wasilah. Pen alat untuk mencatat ilmu. Jadi ilmu tu menjadi maksud. Dalam masa yang sama juga ilmu ni dia maksud dan dia juga adalah wasilah, alat untuk apa? Alat untuk kita beramal. Jadi kita beramal kerana ilmu, ilmu tu kita boleh beramal kerana ditulis. Maknanya sahabat tulis Quran, tulis hadis, ulama tulis, catat Quran, catat hadis, tulis kitab mereka untuk tafsir Quran, tafsir hadis, sampai pada kita. Itu cara Allah SWT memberi hidayah kepada manusia. Ilmu tu terpelihara. Bila betul ilmu, barulah betul amal. Jadi nak capai ayyukum ahsanu amala tu tidak dapat tidak, dia kena dengan ilmu jugalah. Jadi pena tu nak tulis dia kena ada kertas. Yasturun, satrun tu kalau kita baca bahasa Arab, satrun tu maknanya baris lah ataupun kertas. Satr maknanya satr maknanya ditulis, maknanya tulis. Jadi kena tulis dengan pen, tulis apa? Ilmu. Jadi Allah SWT telah tetapkan bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni selagi mereka beramal berdasarkan kepada ilmu wahyu, mereka akan tetap mendapat hidayah. Jadi hak tak dapat hidayah, hak jadi sesat tu kerana mereka meninggalkan wahyu Allah Taala. Sebab apa mereka meninggalkan wahyu Allah Taala? Kerana mereka tu tidak jaga wahyu, tidak amanah. Jadi menulis dengan pen ni maknanya cara ia amanah dalam menyimpan ilmu. Jadi tujuan Allah SWT sebut di sini bahawa manusia itu mesti menjaga ilmu wahyu supaya mereka dapat beramal mengikut hidayah. Jadi jawapan kepada fasata'lamu naman huwa fi dhalalim mubin, hak mana tak ikut wahyu itulah akan sesat. Hak mana ikut wahyu mereka akan betul dan mereka akan jadi ahsanu amala, orang yang paling baik amalnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini jawab kepada sumpah ataupun jawab kepada persaksian tadi. Allah Ta'ala angkat pena tadi sebagai saksi untuk menyatakan bahawa engkau wahai Muhammad ni dengan sebab mendapat nikmat Tuhan engkau bukanlah seorang yang gila. Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad. Mana Allah Ta'ala tuju direct kepada Nabi, anta, bukan pada orang lain. Tidak kata ma Muhammadun bi nikmati rabbih. Jadi Allah Ta'ala tak kecek belakang dengan Nabi ni. Allah Ta'ala tuju depan-depan. Mana tidak ayat sindir lah. Kalau ayat sindir ni, dia ni Allah SWT memberi, orang panggil tasliyah, maknanya mengukuhkan hati Nabi. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat yang engkau dapat daripada Tuhan engkau ni seorang yang gila. Jadi nikmat yang Nabi SAW dapat daripada Allah SWT ni gapo? Nikmat Allah Ta'ala
Dalam surah Wadduha, ujung dia tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah nikmat Tuhan engkau itu. Jadi nikmat Tuhan engkau itu yang kamu kena cerita tu gapo? Wahyu lah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa? Tidakkah kami dapati engkau itu seorang yang yatim, lalu kami berikan kepada engkau perlindungan. Maknanya lepas daripada ibu Nabi wafat, Nabi dijaga oleh Abdul Muttalib. Lepas daripada Abdul Muttalib wafat, Abu Talib pula jaga, sehinggalah Nabi dewasa. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Satu peringkat pula daripada kehidupan Nabi, tidakkah kami dapati engkau ni seorang yang aila, maknanya tidak berharta. Fa'aghna, kami berikan kekayaan kepada engkau. Maknanya Nabi dapat berkahwin dengan Khadijah. Wa wajadaka dhallan fahda, tidakkah kami dapati engkau tu dalam keadaan mencari-cari, mencari-cari panduan. Kalau Nabi pergi naik Gua Hira tu nak cari hak tu lah, nak dapat ketenangan, nak elak daripada dosa yang dilakukan oleh pokok Quraisy pada ketika tu. Nabi bersendiri dalam Gua Hira, maknanya mencari-cari hidayah. Lalu Allah Ta'ala berikan hidayah, berikan kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini wa amma bi ni'mati ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan sebab engkau mendapat nikmat ni, maknanya dengan sebab engkau mendapat wahyu ni, engkau tidak gila. Jadi dia beritahu pada Nabi, engkau didatangi oleh Jibril. Maknanya engkau ni orang baik. Yang mari mendampingi engkau dalam Gua Hira tu adalah Jibril. Namus, kau pernah mari pada Nabi Musa. Maknanya Nabi ni bukan seorang yang dirasuk oleh hantu. Tak. Orang kalau kena rasuk ke hantu ni, dia jenis tak mayabah, tak tutup aurat ke apa semua tu. Kalau hak dia baca istiqamah ayat kursi tu, dah, syaitan tak mari. Sebab jamin Allah Ta'ala dah. Syaitan pun janji dah. Aku tak boleh kacau orang yang baca ayat kursi ni. Jadi Nabi SAW dengan mendapat wahyu tu, dia bukan seorang yang gila. Mana Nabi jangan bimbang, ataupun tidak benar sama sekali tuduhan orang kafir bila engkau menyampaikan wahyu ni, engkau orang gila Muhammad. Sebab engkau orang baik. Sebab akhlak Nabi ni, tak ada siapa tak kenal Nabi di Mekah pada waktu tu. Hak berebut nak balah tu. Nak akak ajarul aswad tu, dapat aku letak ajarul aswad tu, balah tu popok arak ni. Padahal batu je. Tapi tak boleh lah dia kena, tak boleh. Dia kira dia. Supaya kalau menteri tu marah, tak panggil dia rasmi masjid. Tak. Dia nak juga dia rasmi. Jadi Nabi SAW ni terkenal dengan akhlak yang mulia sebelum jadi Nabi lagi. Jadi takkanlah dia mendapat wahyu di Gua Hira tu dia seorang yang gila. Jadi dua di sini, satu, engkau sendiri Muhammad mendapat wahyu di Gua Hira tu, tak, engkau bukan seorang yang gila. Walaupun kamu ada rasa cemas, ketakutan, kesejukan, panas sejuk apa semua nak pada selimut, engkau tidak gila. Engkau mendapat nikmat yang besar. Jadi sebab apa Nabi SAW ini Allah Ta'ala kata tidak gila? Sebab dia mendapat wahyu nak bimbing orang. Nak bimbing dengan wahyu tadi, wahyu sebagai kitab hidayah. Wahyu itulah sebenarnya ia menyuburkan akal. Maknanya di antara ciri kehebatan Quran ni, Al-Quran akan ajar pada kita benda-benda yang akal kita ni jadi berfungsi molek. Sebab apa? Sebab kalau kita baca Quran, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berfikir. Jadi agama kita ni agama suruh guna akal. Agama yang suruh guna akal maknanya apa jua amal ada dalam syariat kita ni, suruh puasa, sembahyang gapo kok, akal boleh fikir, menasabah. Dia tidak macam setengah agama tertentu. Setengah agama tertentu ni kalau nak suci hati ni, dah. Kalau nak bersih hati kita ni, kena ambil air susu, kena ambil air gotu, mandi berhala, sembahyang tu suci hati. Tu tak boleh nak explain tu.
Dah, apa kita pergi basuh batu tu? Hati kita suci. Jadi pelik tu. Maknanya berhala tu berhajat kepada mandi. Lepas tu barulah kita suci. Sedangkan kita nak membersihkan hati kita ni dengan istighfar, bertaubat. Kita semaya, ingat pada Allah Ta'ala, buang segala fikiran-fikiran jahat. Kita fikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kita menyedari tentang asal diri kita. Sebab Quran ni sebut pada kita awal lagi asal kejadian kita tak sudah agah lah. Khalaqal insana min 'alaq alam naj'al lakum mimma immahin, tidakkah kami jadikan kamu daripada air yang hina. Jadi Quran ajar pada kita mikir, nak suruh kita cerdik. Jadi Quran ni tak mungkin seorang tu terima Quran dia jadi gila, sebab Quran ni akan menjadi seorang tu lebih waras, lebih subur akal dia, lebih cerdik. Maknanya Quran itu sendiri sebab kepada kemajuan akal. Ini memang tak boleh nak bahas dah. Jadi Nabi tidaklah gila dengan sebab turunnya wahyu. Malah dalam surah Taha Allah Ta'ala kata, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada engkau wahai Muhammad Quran itu supaya kamu menanggung kesusahan, kamu jadi orang sengsara. Tidak. Maknanya Nabi SAW ni dengan dia menerima wahyu, Nabi seorang yang berbahagia, seorang yang beruntung. Jadi nikmat di sini makna nikmat merangkumi kenabian, diberikan ilmu, hukman wa ilma, diberikan ilmu, diberikan hikmah, kebijaksanaan. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan bagi engkau sesungguhnya wahai Muhammad ganjaran yang besar. La ajran. La ajran ni kalau kita ngaji bahasa Arab dia mari dalam bentuk nakirah. Ajran. Nakirah ni lit ta'zim. Nakirah menunjukkan kepada besar. Sesungguhnya engkau benar-benar mendapat ganjaran yang besar. Sifat dia ghaira mamnun, yang tidak putus. Maksud engkau sentiasa mendapat ganjaran yang besar yang tidak putus-putus. Dengan sebab apa? Dengan sebab nikmat Tuhan tadi lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan engkau makna wahyu yang Allah SWT berikan kepada engkau wahai Muhammad, kamu kena cerita. Bila Nabi cerita, orang dengar, orang pun beriman. Abu Bakar beriman, orang tu beriman, orang ni beriman. Dah. Jadi hak turut Nabi tu, dia beriman kerana dakwah Nabi, Nabi menyampaikan dakwah, maka Nabi mendapat pahala daripada usaha dakwah Nabi tu. Maknanya orang yang Nabi kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, orang yang menyuruh kepada kebaikan seperti dia buat ada. Dia buat ada. Maknanya dia tak buat tapi dia tunjuk je. Dia pun mendapat pahala orang buat. Dalam keadaan tak terusik pahala orang buat. Tidak kata dah ambil pahala ni kan. Hak jung buat tu tak ada dia tidak. Tetap dapat. Yang melakukan pun dapat, yang menjadi sebab kepada melakukan pun dapat juga. Macam kita dah. Kita belajar daripada guru kita dah. Kita dapat beramal, kita dapat pahala. Guru kita yang ajar pada kita pun dapat pahala juga. Kita mengajar kepada anak-anak murid kita, anak murid kita dapat buat, dapat beramal, dapat pahala, kita pun dapat pahala juga. Jadi yang dikatakan Nabi SAW mendapat pahala yang tidak putus ni maknanya ilmu wahyu yang Nabi dapat, Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, seterusnya. Sampai kepada orang beriman terakhir, semua tu pahala tu diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang besar, pahala yang tidak putus. Maka di sini isyarat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan mempunyai pengikut yang ramai. Quran itu sendiri. Dah. Bersembahyanglah kepada Tuhan kamu dan sembelih korban. Orang yang membenci kau itulah yang putus. Mana Nabi tak putus. Walaupun Nabi anak lelaki dia tak panjang umur, tapi anak perempuan dia panjang umur. Ada keturunan. Dan bukan setakat keturunan Nabi saja bawa agama. Sahabat-sahabat dia
Orang lain pun bawa agama dia. Hamba dia pun bawa agama juga. Semua orang yang berdamping dengan Nabi ni bawa agama, mewariskan agama kepada generasi berikut. Jadi semua tu dikira pahala kepada Nabi, pahala yang tidak putus. Ataupun juga boleh kita kata Nabi SAW mendapat pahala yang putus ni kerana orang benci pada Nabi, dia kata macam-macam. Dah. Jadi dari segi kaedahnya, orang ni kalau dia benci kita, dia kata kepada kita macam-macam, kita boleh pahala. Sebab kita jangan tebing duk kata kat orang dah. Kita boleh dosa, dia boleh pahala sebab kita buat fitnah, kita buat cerita yang tidak betul tentang orang lain. Sebab itulah Nabi kata itu adalah orang muflis. Orang muflis. Wa innalaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maknanya ini kredit ataupun kepujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi. Engkau Muhammad ni berada ni dalam bahasa Arab ni, ala ni dipanggil ala litamakun, kemah molek, maknanya tak cabut akhlak ni. Dia akhlak orang kita ni dah depan tertua berjuru, dah belakang lain cerita. Jadi kita ni dia macam ada duplicate personality. Depan gugu gini, dah kelik rumah gini, tak sama peribadi dia tu. Jadi itu maknanya tak akhlak yang tidak kukuh. Akhlak ni dia benda yang berakar umbi, hasil daripada tabiat, hasil daripada didikan, latihan. Dah. Jadi akhlak ni dia tak mari sehari dua, dia lama. Pada Nabi ni daripada dulu lagi seorang ia cekal. Dah. Walaupun Nabi ni duduk umur Abu Talib bukan orang senang. Nabi ni dia tidak, dia tupai duduk je, kita kata rumah Abu Talib tu. Dia buat kerja. Mana walaupun Nabi tu seorang yang ada pak saudara, tapi dia peribadi dia tu, dia duduk di baginda duduk di Halimatus Sa'diyah tu, pera kambing. Jadi balik dari Mekah pun pera kambing juga. Jadi amanah Nabi ni pera kambing sehingga dia dapat mengurus perniagaan Khadijah. Menjadi orang yang amanah, jujur apa semua. Maknanya akhlak Nabi ni dia berterusan, sempurna molek. Masa Nabi SAW pegang perniagaan pun, Nabi SAW ni seorang yang terpuji juga. Dah. Wallahi la yukhzikallahu abada. Khadijah kata kepada Nabi, Allah Ta'ala tidak akan biarkan kamu ni terhina. Sebab apa? Sebab engkau ni tuksibul ma'dum, engkau menolong pada orang yang tak ada kerja. Bukan kata wipitih dah, orang tak ada kerja tu Nabi panggil suruh buat kerja. Engkau menolong ala nawaibil haq, orang-orang yang ditimpa musibah, orang kematian anak, orang yang kemalangan kau gapo kau rumah terbakar kau, Nabi tolong. Itu akhlak Nabi. Hak tak pandai ilmu Nabi ajar. Hak tak ada pekerjaan Nabi bagi pekerjaan. Itu akhlak Nabi sebelum terima wahyu. Jadi lepas daripada terima wahyu lebih sempurna lagi lah. Sebab itulah dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bu'istu liutammima salihal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maknanya ada dah akhlaknya tapi nak sempurna. Jadi Nabi SAW ni sebagai ahsanu amala ayyukum, sebagai ayyukum ahsanu amala ni orang yang paling elok amal, yakni orang yang paling elok akhlak. Satu kaedah, satu kaedah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran kepada akhlak. Khairukum li ahli, wa ana khairun li ahli, atau kama qala, sebaik-baik kamu ni
khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga dia, pada isteri dia. Ukuran dia. Jadi orang lain ni kita tak saing dengan dia, pergi mari sejik jumpa, pergi kedai jumpa, kita tak kenal lagi pergi perangai dia. Dah. Kalau lebih kenal pergi perangai kita ni, bini kita, rumah kita. Dia tahu. Dia tahu. Jadi ukuran kalau kita nak tahu kita ni berjuruh tidak berjuruh ni, kena tanya bini kan. Dah. Tanya kita mecok, tanya kita ngaju, tanya kita mongoh. Dah. Dia tahu belakang. Dah. Guru kita ni, dia orang juruh tak mongoh. Biar rumah, rumah dia tu habis selerok ke apa semua. Jadi nak kenal orang ni, kena kenal bini dia tu lah, lebih kenal tentang diri dia. Tu saksi daripada isteri. Sebab suami isteri tak ada terlindung. Tak ada. Jadi Nabi kata, aku yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Mana ukuran tu, akhlak yang terpuji ni, orang yang paling baik akhlak dengan isteri dia. Fasatu besir wa yubsirun. Pasti kamu akan lihat, wa yubsirun, dan mereka juga akan lihat bi ayyikumul maftun. Siapakah sebenarnya yang berpenyakit tu, yang diuji dengan gila. Ini amaran. Jadi dalam ayat tadi, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila seperti yang dituduh oleh penentu-penentu kamu, kerana engkau seorang yang baik akhlaknya. Dan nanti tak lama lagi kamu akan tahu, kamu akan nampak, mereka akan tahu siapa dia sebenarnya. Hak gila, hak gila ni hak siap malam nak bunuh Nabi. Hak mereka itu sebenarnya memudaratkan diri mereka sendiri, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan membawa pahala. Nabi berhijrah, dapat membina empire, dapat menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Inna rabbaka wa'alam biman dhalla an sabilih. Hal ini kita sambung minggu depan lah. Hal inilah yang dikatakan berkait dengan ayat 29 Al-Mulk tu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.